Objektif kajian kami untuk proyek kami adalah mengenal pasti tindakan dan langkah yang diambil bagi mengatasi COVID-19. Dalam hal ini kami mempunyai kumpulan sasaran yang tersendiri sebanyak 8, yaitu keselamatan organisasi individu, kesihatan bagian hospital, kesihatan bagian jabatan kesehatan, barisan pemimpin, masyarakat dan juga inisiatif kerajaan. Kumpulan sasaran ini akan dibentangkan oleh rakan-rakan saya yang lain dan mengemukakan isi-isi mereka yang telah mereka jumpa. Salam sejahtera kepada Fofong. Saya Yenompiah Mabin akan membentangkan pengenalan mengenai projek kami yang bertajuk How Malaysia Handle COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana cara Malaysia mengatasi COVID-19 adalah penting untuk kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan COVID-19, bahaya COVID-19 dan statistik terkini COVID-19 terlebih dahulu. COVID-19 merupakan penyakit yang datang dari Wuhan, China dan ia telah pun merebak di serata dunia termasuk Malaysia. Menurut analisis genetik virus tersebut, didapati kemungkinan besar virus tersebut berasal daripada kelawar atau ular. COVID-19 mula dikesan di Wuhan, China pada pertengahan Disember 2019. COVID-19 telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Oleh itu, sememangnya COVID-19 merupakan penyakit yang amat berbahaya. Selamat sejahtera kepada Dr. Fong dan rekan-rekan sekalian. Saya Velna Elbiani Rosli. Tajuk kecil saya adalah bahagian keselamatan. PDRM telah melaksanakan sekatan jalan raya. Perkara ini merupakan tindakan awal untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Perkara yang dibenarkan oleh kerajaan untuk keluar daripada rumah mengikut SOP yang telah ditetapkan boleh dilihat dalam video ringkas selepas ini. Menteri Kanan bahagian keselamatan yaitu Datuk Ismail Sabri Yaakob berkata bahawa kenderaan yang cuba merentas negeri akan diarah untuk patah balik beserta mereka akan dikenakan kompaun semasa sekatan jalan raya dilaksanakan. Pihak polis telah memantau pergerakan orang awam dan premis-premis yang telah dibuka sepanjang PKP. Setiap individu perlu memastikan mereka mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Dari segi pekerjaan pula, pihak majikan perlu memastikan kesihatan para pekerja terjaga. Perkara yang perlu dititik beratkan oleh para majikan boleh dilihat dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Richard Rainer, nombor matriks BS 191108448. Tajuk saya adalah individu dan saya akan terangkan 6 langkah bagaimana individu mengatasi COVID-19. Yang pertama adalah lakukan saringan. Setiap individu perlu membuat saringan secara sukarela di pusat kesihatan supaya dapat membantu kerajaan untuk menjalani pemeriksaan saringan. Yang kedua adalah kuarantin diri selama 14 hari. Sekiranya individu tersebut baru pulang daripada luar negara terutamanya China, Korea Selatan, Italia, Jepun, dan Iran, adalah dinasihatkan untuk melaporkan kepada pusat kesihatan dan melakukan kuarantin diri selama 14 hari. Yang ketiga adalah memakai topeng muka ataupun mask sekiranya individu tersebut tidak sehat seperti batuk ataupun selesma, perlu memakai topeng muka dan segera mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital.
Yang keempat adalah kekal berada di rumah ataupun stay at home. Dengan kekal berada di rumah, individu tersebut dapat menghindarkan diri daripada dijangkiti COVID-19 dan juga dapat meluangkan masa bersama keluarga. Dalam tempoh 2 minggu ini, duduklah diam-diam di rumah. Yang kelima adalah tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Individu perlu sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan mencuci tangan, serta disinfeksi kawasan rumah juga sangat digalakkan. Dan yang terakhir adalah jaga jarak 1 meter. Sekiranya individu tersebut perlu untuk keluar seperti membeli barang ataupun pergi ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan, disarankan untuk menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Selamat sejahtera, saya Enetra Beka Janwin dan subtopik saya adalah peranan organisasi dalam mengatasi wabah COVID-19 di Malaysia ini. Seperti yang kita tahu, organisasi ini dia merujuk kepada organisasi bukan kerajaan. Jadi semua pihak pun memainkan peranan penting dalam membendung wabah COVID-19 di Malaysia ini. Yang pertama, Clover Rush telah bekerjasama dengan MedTweet MY dan Yayasan Hydrocephalus Malaysia, yaitu YHN, dengan memberi tudung kepada jururawat sebagai kelengkapan dalam memerangi virus inilah. Dan tudung yang dipakai itu adalah untuk pakai buang bagi mementingkan kebersihan dan keselamatan staf hospital. Yang kedua adalah 3D Printing Malaysia Community for COVID-19. Mereka telah menyumbang pelindung muka kepada hospital yang memerlukan. Dan yang terakhir adalah tabung bantuan COVID-19 iBantu telah ditubuhkan oleh Ikram Malaysia untuk mengumpul dana bagi membantu kepada mereka yang memerlukan semasa penularan wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Hai, saya Sheriliana Julian. Hari ini saya akan membentang tentang inisiatif kerajaan dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. PKP ini dilaksanakan pada 18 Mac 2020 mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tujuan ini adalah untuk mengawal pergerakan termasuk perhimpunan besar seperti keagamaan, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua adalah memberikan prihatin nasional atau BPN. Semua masyarakat dan semua lapisan masyarakat layak untuk memohon dan menerima dari segi bantuan. Tujuan ini adalah untuk melindungi hak rakyat. Yang ketiga adalah melanjutkan PKP dan melaksanakan PKPD. PKPD ini adalah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Tujuan ini adalah mengawal bilangan kes yang meningkat di negara ini. Dan yang terakhir adalah kerjasama antara kerajaan, swasta, dan badan bukan kerajaan. Tujuan ini adalah untuk memperkasakan usaha untuk membendung COVID-19 seperti kerjasama memperbanyakkan pusat kuarantin di Malaysia. Hello and good evening. I'm Sabrina from Group 16. Saya akan membincangkan tentang bagaimana Malaysia mengatasi COVID-19. Dan saya akan cakap pasal apakah yang dilakukan oleh barisan pemimpin dalam mengatasi COVID-19.
Yang pertama sekali dari segi barisan pemerintah, iaitu Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah merancang dan melakukan inisiatif dalam mencegah penularan wabak penyakit COVID-19. Perintah kawalan pergerakan telah dilakukan bagi tujuan memutuskan rantaian penyakit berjangkit. Pemimpin juga telah menghulurkan bantuan kepada rakyat supaya bekalan keperluan asas tidak terputus sepanjang PKP dilaksanakan. Yang kedua ialah dari segi barisan petugas perubatan. Petugas perubatan seperti doktor, jururawat, pembantu perubatan sehingga petugas am merupakan barisan hadapan yang utama. Mereka inilah yang sanggup merawat, menghadapi risiko kepada rakyat yang telah dijangkiti penyakit COVID-19. Mereka juga telah berbungkus lumus, berkorban tenaga dan masa sepanjang merawat pesakit. Yang ketiga ialah pihak berkuasa keselamatan. Pihak berkuasa keselamatan seperti polis, tentera darat begitu, mereka telah menjalankan tugas bagi memastikan rakyat Malaysia kekal aman dan tenang dalam menghadapi wabak penyakit yang muncul. Pihak ini juga sanggup berpanas dan berhujan demi memastikan rakyat Malaysia patuh akan arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka juga harus memastikan rakyat berada di rumah dengan selamat dan mematuhi penjarakan sosial. Seterusnya ialah dari segi pihak pekerja pembersihan. Golongan ni dorang bertanggungjawab dalam soal pembersihan demi memastikan persekitaran kita bebas daripada ancaman bakteria, virus dan bahan cemar yang lain. Petugas kebersihan yang berbekalkan ilmu, tenaga dan bahan pembersih dan juga bahan kimia yang khas sentiasa berusaha memastikan lingkungan hidup rakyat negara kita terjaga. Petugas pembersihan di jalanan juga tidak terkecuali seperti makcik cleaner, sebab tanpa mereka aspek kebersihan menyeluruh tidak akan tercapai. Seterusnya ialah barisan petugas media. Petugas media ini juga penting dan kerana barisan ini bertungkus lumus dalam menyampaikan maklumat dan sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas tanpa mengira kekangan waktu, situasi dan tempat. Mereka juga akan memastikan seramai mungkin anggota masyarakat dapat maklumat yang terkini dan sahih, baik tentang berita perkembangan semasa, amaran, nasihat, panduan, peringatan, tips, tata cara urusan harian dan sebagainya. Para petugas media juga harus bersaing dan melawan dengan pihak-pihak yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan tidak sahih. Dan akhir sekali ialah petugas penghantaran. Khidmat penghantar seperti GrabFood, Foodpanda dan lain-lain ketika ini menjadi pilihan orang ramai yang memilih untuk tidak meninggalkan kediaman dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Golongan wira yang tidak didendang ini sebenarnya sudah memudahkan urusan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan yang berpopulasi padat, walaupun apa yang mereka lakukan ini ialah sangat berisiko tinggi. Sekian, terima kasih. Hello
selamat sejahtera. Nama saya Nora Jason dari Kumpulan J akan membincangkan bahagian saya yaitu peranan masyarakat dalam mengatasi penurunan COVID-19. Terdapat 6 isi atau peranan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dalam memutuskan rantaian COVID-19, yaitu yang pertama ialah menjalani saringan kesihatan. Menjalani saringan kesihatan merupakan antara usaha masyarakat Malaysia dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang mana melalui pemeriksaan kesihatan, masyarakat secara tidak langsung dapat mengurangkan penularan COVID-19. Yang kedua ialah kuarantin diri. Kuarantin diri juga merupakan salah satu usaha dalam mengatasi rantaian COVID-19 yang mana masyarakat yang terlibat akan dikuarantinkan selama 14 hari. Yang ketiga ialah sentiasa memakai topeng muka atau mask. Pematuhan terhadap pemakaian mask merupakan satu tanggung jawab besar masyarakat sebagai penghalang diri daripada menjangkiti dan dijangkiti COVID-19. Yang keempat ialah mengamalkan penjarakan sosial 1 meter. Umumnya penjarakan sosial 1 meter ini diamalkan sekiranya masyarakat perlu keluar rumah untuk membeli barang atau ke tempat kerja. Yang kelima ialah kekal berada di dalam rumah atau stay at home. Stay at home ini secara tidak langsung dapat mengurangkan penyebaran COVID-19, yaitu semakin kurang pergerakan masyarakat, maka semakin sedikit risiko untuk dijangkiti. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Seperti yang kita tahu, pematuhan terhadap SOP sahaja sememangnya tidak cukup untuk memutuskan rantaian COVID-19. Oleh sebab itu, ia juga perlu disokong oleh niat masyarakat untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan kebersihan kawasan rumah. Misalnya, masyarakat hendaklah kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Farhana binti Sarbini, nomor matriks BS 19110335. Hari ini saya akan membentangkan peranan pihak hospital dalam memerangi COVID-19. Ini ialah infografik yang saya telah hasilkan. Kesiapsiagaan Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menangani COVID-19. Sebanyak 37 hospital Kementerian Kesihatan Malaysia telah dikhususkan untuk menerima pesakit-pesakit COVID-19 di setiap negara. Ini untuk memastikan pengasingan kepada pesakit COVID-19 lain daripada pesakit-pesakit yang lain. Seterusnya, Hospital J telah menubuhkan unit khas COVID-19 yang dikenali sebagai frontliner untuk merawat pesakit yang positif COVID dan tidak merawat pesakit-pesakit yang lain. Seterusnya, hospital juga akan menyediakan kelengkapan kepada petugas-petugas seperti personal protective equipment PPE untuk memastikan petugas tidak terdedah kepada COVID-19. Seterusnya, makmal kesihatan IMR dibuka di setiap negeri. Semua sampel daripada pesakit dihantar untuk diuji kaji dan pengesahan sampel akan diputuskan oleh ujian makmal. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan norma baharu dalam situasi pandemik COVID-19 seperti kerap membasuh tangan, penjarakan sosial dan juga menggunakan pelitup muka apabila berada di tempat awam. Sekian saja daripada saya. Kita jaga kita bersama perangi COVID-19. Salam sejahtera. Bye. Hai, Anda bersama saya Emilia Edna dalam membincangkan peranan Kementerian Kesehatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri dalam memutuskan rangkaian pandemik COVID-19. Antara peranan KKM dan JKN adalah membuat saringan kesehatan kepada penduduk dan juga pelajar IPT yang ingin pulang ke kampung. Selain itu, KKM dan juga JKN terlibat dalam menumpukan Standard Operating Procedure ataupun SOP yang mana harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Seterusnya, KKM dan JKN juga terlibat dalam menubuhkan portal MySejahtera, di mana portal ini digunakan untuk mendapatkan data kesehatan masyarakat ketika berada di luar, dan melalui portal ini masyarakat juga dapat mengetahui tahap kesehatan mereka. Dengan kata lain, platform ini adalah untuk memantau pergerakan masyarakat dan memantau kesehatan masyarakat melalui atas talian. Di samping itu, KKM dan juga JKN bertanggung jawab dalam mengendalikan pengkarantinan
di mana KKM dan JKN bekerja sama dalam menyediakan pusat kuarantin dan menjaga kebajikan individu-individu yang dikuarantin. Selain itu, KKM dan juga JKN telah membuat banyak infografik, poster, dan video serta sebagainya berkenaan dengan COVID-19. Sama ada ya berkenaan dengan langkah berjaga-jaga, kesan penularan, atau sebagainya. Hal ini dilakukan adalah untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat ramai tentang bahayanya COVID-19 dan bagaimana untuk mengelakkan daripada dijangkiti COVID-19. Seterusnya, KKM dan JKN juga berperanan dan bertanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada kerajaan dan kepada masyarakat mengenai SOP dan juga mengenai perkembangan berkenaan dengan coronavirus ataupun COVID-19. Selain itu, KKM dan juga JKN berperanan dalam memantau pelajar yang sedang menjalani self quarantine di rumah. Pelajar-pelajar yang baru pulang dari IPT dikehendaki pelajar IPT yang baru pulang ke rumah dikehendaki menjalankan self quarantine di rumah selama 14 hari. Nah, selama 14 hari tersebut, pihak JKN dan KKM sering datang ke rumah untuk memantau sama ada pelajar itu tetap di rumah dan dalam keadaan sehat atau tidak. Akhir sekali, JKNS juga telah menubuhkan platform khas untuk pelajar yang baru pulang dari IPT ataupun khas untuk pelajar yang sedang menjalani self quarantine di rumah. Platform ini digunakan untuk memantau kesehatan pelajar dan keberadaan pelajar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. How Malaysia Handle COVID-19. Kesimpulannya, Malaysia telah mengambil 8 inisiatif utama dalam mengekang penyebaran COVID-19 yang terdiri daripada inisiatif kerajaan, barisan hadapan, keselamatan, klinik dan hospital kerajaan, peranan jabatan kesihatan, begitu juga dengan organisasi, masyarakat dan individu Malaysia itu sendiri.